Perak, pendidikan di Parit dan juga di Teluk Intan. Ya. Pengajian perguruan di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Kemudian menyambung ijazahnya di Universiti Melaya, ijazah pertama dan juga ijazah kedua dan ijazah ketiga ada di UKM Bangi. Kemudian pernah bertugas di 4 buah sekolah, 4 maktab perguruan termasuklah IPSI dan juga menjadi pensyarah sambilan di 4 universiti. Berkhidmat sebagai pensyarah selama 34 tahun dan bersara pada 2007 dan sekarang berkhidmat sebagai trainer, sebagai penceramah, sebagai kaunselor dan juga sebagai pendakwah insya-Allah di bawah JAIS. Selainnya menulis lah walaupun tak banyak, ada dalam 30 buku kot selama ini dan masih berminat untuk meneruskan tugas mendidik bangsa dan anak-anak masyarakat insya-Allah. Pindah ke sana 1985, 86. Lebih kurang lah kot, ada 2 tahun je. Dia tak lama tapi bahagia sangat. Suka Pindah sangat. pun pindah sebab saya dapat beasiswa untuk sarjananya di IPSI. Habis PhD ada juga kawan-kawan gamit-gamit untuk suruh balik ke UPSI. Tapi masa itu sudah hilang minat lah kiranya. Hilang minat. Hilang kasih sayang kerana ada beberapa peristiwa sebelum IPSI menjadi UPSI. Jadi kebanyakan orang-orang IPSI kalau boleh tak nak balik dah. Kerana kisah luka ataupun kita panggil kisah sedih IPSI yang terkubur. Walaupun peringkat perjanjian awalnya IPSI dikekalkan dan anak-anak IPSI yang akan masuk ke UPSI. Tetapi apa yang terjadi setelah bertukar Menteri Pendidikan dan bertukar tampuk, itu terus berubah. Akhirnya IPSI dimatikan, kami ditabur-taburkanlah di mana-mana sekolah, termasuk pengarahnya sekali. Tidak seperti apa yang kita perjuangkan. Sebab yang perjuangkan anak kandung. Anak kandung, kemudian Suluh Budiman. Kita bergerak lama tu nak dapatkan taraf universiti tu. Dan memang asasnya memang yang akan jadi pelajar UPSI ialah anak-anak IPSI. Yang habis diploma terus sambung degree. Itu yang kami yang terlibat dalam perbincangan dan juga perancangan itu rasa bukan tekilan lah tapi macam tak berasa seronok lah kiranya. Jadi akhirnya pensyarah-pensyarah ditaburkanlah ke mana-mana. Ke mana tempat yang kosong begitu. Jadi saya kebetulan ketika itu sudah ke kampus, jadinya cerita dari kawan-kawan tu lah yang agak menyedihkan juga. Sebab itu kami tak baliklah ke IPSI. Tetapi adalah datang-datang untuk forum, untuk program kita datang insya-Allah. Kerana kasih sayang tu sangat tebal. Kita merasakan berada di IPSI itu sebagai berada di satu titik patriotisme yang tinggi. Itu kekuatan. Saya tidak bercakap pasal lain, pasal patriotisme, pasal cinta bangsa, pasal cinta bahasa Melayu, pasal membangun anak bangsa. Sebab tak ada bukan Melayu kan di situ. Tiga maktab perguruan tak ada bukan Melayu. Satu maktab perguruan Islam, 2 maktab perguruan Melaka, ketiga IPSI. Jadi kita berada di tempat itu merasa sangat-sangat sebab tempat macam bukanlah isolated. Kampung tiba-tiba ada kampus kan. Jadi kita dengan kampung rapat sangat. Pasal Jumaat tu tak tahu ada lagi ke sampai sekarang. Sangat jadi kenang-kenangan dan juga masyarakat sangat-sangat merasakan itu adalah universiti mereka juga. Mereka bangga berada, IPSI berada di sana. Sebab itu bila kita pergi teaching practice, kita merasakan penghargaan mereka itu sangat-sangat tinggi begitu. Sebab masuk kampung-kampung, masuk Felda, masuk kelapa sawit, kekuatan-kekuatan yang kami tidak boleh lupakan. Itu kenangan manisnya. Okay? Tidak akan hilang di hati lah kita kata. Pengalaman kami sebagai pengajar tu manisnya kerana kita masa itu kalau tetamu VIP yang datang tu semua bercakap pasal patriotisme. Semua bercakap pasal anak bangsa, sebab
IPSI itu ialah tapak pendidikan yang sangat signifikan dalam tanah air. Jadi kalau kita bercakap pasal Zakbar, kita bercakap dengan dan berbagai-bagai pendidikan lah. Sebab itu pada kami, UPSI itu bukan sekadar pusat latihan guru tapi juga pusat membangun patriotisme yang sangat tulen. Sebab itu kami hubungan antara staf sangat rapat. Jadi kalau nak kata pahit itu pahitnya pahit manis lah kita kata. Kalau kata ulam tu pahit tapi dia sihat, jadi kita makan juga gitu. Sebab itu bila walaupun tak lama di sana tetapi bila jumpa tu macam jumpa adik-beradik. Bila jumpa staf-staf yang datang ke mesyuarat ke, rasa bahagia sangat. Rasa bahagia sangat. Itu. Tapi semua anak-anak sebab pelajar pun ada persatuan pelajar, bekas pelajar OIC. Pernah juga buat program dan pernah datang jemput saya untuk program bekas pelajar IPSI. Daripada saya kalau doktor kata kenangan pahit itu pahit yang kita katakan pahit yang sihat. Pahit yang tidak mematikan akarnya. Kita akar jati diri itu ada banyak di sana. Kita dicakap pasal anak kandung, dicakap pasal Tasuluh Budiman, dicakap pasal perjuangan pemimpin, bercakap pasal tokoh-tokoh. Itu ada di IPSI dulu. Pelajar-pelajar UPSI banyaklah juga yang datang ke pejabat saya untuk buat assignment bahasa Inggeris. Datang naik kereta api gitu. Kalau lalu kat Tanjung Malim tu memang lalulah kat IPSI dan UPSI tu. Sebab itu bila dapat jemputan UPSI itu merupakan satu balik kampung lah, satu kenangan manis, nostalgia. Penghormatan ada. Ya. Fakulti Bahasa, Jabatan Bahasa. Jabatan. Mostly berkaitan dengan didikan bahasa, kajian bahasa, sejarah bahasa, semua yang ada kena dengan bahasa lah. Kemudian jadi jurulatih bola jaring, setiausaha kelab guru. Kita membuatnya dalam atas dasar bahagia sangat. Duduk sekitar itu, jadi tak ada jam dah. Jadi boleh datang anytime dan tidak banyak gangguan semasa dalam perjalanan pergi dan balik insyaAllah. Saya di rumah sewa. Kilang roti tu. Oh. Taman apa? Taman Anson ke. Tapi ada kilang roti sedap apa kat situ. Ataupun kalau pergi sekolah hijau hari tu, ke depan sikit belah kiri. Ke depan sikit dari sekolah menengah hijau hari, kemudian ada ramai staf duduk sana masa tu. Cikgu Fadil, Cikgu Mat, ada 4-5 orang lah pensyarah-pensyarah yang tinggal di taman itu. Sebab bila kita sebut dari IPSI, kita rasa macam keluarga. Itu kekuatan. Sampai sekarang pun, kalau dalam geruk pun, kita kata dia sahabat yang kita panggil, kita masa itu kita dapat sahabat yang tulen. Sahabat yang susah senang kita sama-sama. Sebab itu kalau ada program, dia lekat di hati. Pada saya, IPSI itu jadi universiti dah pada masyarakat. Kita kata Universiti Tanjung Malim lah. Sebab masyarakat sangat menghargai adanya IPSI di situ. Kita kata macam ada satu panggil mercu tanda yang sangat signifikan sebab ada kaitan dengan sejarah. Dia punya alumni semua raja-raja, orang besar-besar. Maknanya kalau majlis tu kita panggil TYT yang dipetua, Raja Azlan, yang dipetua Negeri Sembilan, kita panggil menteri-menteri besar sebab mereka bekas-bekas alumni. Jadi kita rasa macam satu historical experience. Historical experience sebab bila lawatan itu berlaku, maka dia akan menceritakan apa pengalaman mereka di situ. Dan apa signifikannya dia di Tanjung Malim, dan orang Tanjung Malim merasakan bahawa yang mengajar di situ adalah orang baik-baik. Jadi pensyarah tak boleh buat hal lah. Bila sebut kerjanya kat mana? Oh, dekat IPSI. Oh, Allah. Macam mereka sangat bangga ada IPSI di sana. Itu yang membuat kita rasa sangat bahagia. Pada saya, kebanyakan murid yang keluar yang setelah jadi cikgu masih menghubungi, dan ada yang sampai ke rumah, ada yang buat interview, ada yang mengurus untuk buat program, ada yang sudah sampai buat PhD. Maknanya perkembangan mereka dengan saya terus berjalan. Sebab saya speaker, jadi mereka di sekolah. Sebab itu kita kata di sana kita panggil mama, kita panggil umi, kita panggil ibu.
Kita tak panggil puan. Perkembangan mereka tu mereka bagi tahu, "Okay, mama saya dah habis, saya tengah nak viva, saya tengah sambung PhD, saya pernah sambung first degree, saya tengah sambung." Macam itulah ceritanya. Mana yang ke KL, dia orang akan singgah. Ya, apa mama kami nak pergi KL ni, jom ada masa tak? Kita singgah lepak-lepak. Artinya masih dekat, masih merasa lekat. Walaupun mereka dah jadi guru besar, jadi pengetua, jadi penolong kanan, yang macam tu. Kami dapat input um, input nasionalis dulu. Kita kenal ibu kandung Suluh Budiman, kenal sejarah-sejarah IPSI dulu. Bercakap daripada Dasar sampai kepada Zakbar, kita menjadikan IPSI itu pada pelajar sebagai satu mercu tanda sejarah, mercu tanda pendidikan, mercu tanda bahawa Zakbar itu adalah salah seorang dari anak bangsa yang sangat intelligent, sangat futuristik. Kita didedahkan sangat banyak tentang how to make yourself to be better, macam ataupun sama taraf dengan mereka. Hampir tak ada dari IPSI yang masuk untuk mengajar di UPSI. Okay? Kalau ada pun tersilap lah tu. Transition tu. Sebab orang yang dia ambil yang jadi naib chancellornya orang UPM. Jadi dia angkut semua orang UPM. Jadi pada saya, kalaulah UPSI masih mengekalkan case atau mengekalkan historical base dulu. Kamu berada di sebuah universiti yang sangat signifikan dalam sejarah negara. Kamu berada di sebuah pusat pendidikan yang patriotisme, semangat kemerdekaan, semangat cinta bangsa. Sebab itu bercakap pasal ibu kandung tu, naik-naik bulu rumah buatnya. Macam mana perjuangan-perjuangan itu. Tapi kalau dia tidak didedahkan dengan sejarah IPSI dalam bentuk yang asal, maka perasaan itu macam kampus biasalah. Maknanya tak ada signifikan pada siapa-siapa lagi, ataupun mereka tidak merasakan berada di UPSI itu sebagai satu yang sangat istimewa. Sebab pengalaman berjumpa dengan pelajar-pelajarnya semasa membuat program-program tu, bila kita tanya how you feel, macam mana, apa perasaan anda jadi pelajar di kampus ini? Biasa je. Maknanya yang pandai ke, yang tak pandai ke, orang yang masuk tu tak ada, jadinya terhakislah rasa cinta yang saya kata tadi istimewa tadi, dan tidak tersimpullah bahawa dia berada di sebuah pusat pendidikan tertua di Malaysia ataupun di tanah Melayu. Dan di sana jugalah munculnya patriotisme, nasionalisme, semangat kebangsaan, semangat cinta bahasa. Kalau dimasukkan, insya-Allah mereka akan dapat apa yang semangat yang kami bawa. Sebab itu kita pesan dengan pelajar kami dulu, di mana pun kamu berada, kamu mesti jadi bintang. Walaupun mengajar di hulu-hulu, belajar di FEDA, dalam kelapa sawit, you must be the best. Sebab itu target kita semua A je. Jadi cikgu-cikgu sayang. Sebab itu mereka kadang-kadang habis posting terus dapat sekolah yang sama. Tapi pada mahasiswa sekarang, kalau tak ada input itu, dia masuk maka cinta itu tak ada. Maka pesan saya, kalaulah pihak library mampu membuat pameran, mengadakan siar raya yang berbentuk video, berbentuk digital, berbentuk yang mudah diakses, maka sejarah itu tidak akan hilang. Okay? Kalau tidak, mahasiswa tidak rasa dia Tanjung Malim tu sebagai istimewa, tapi dia rasa alamak isolatednya, kampung je, nak pergi KL susah. Kami dulu rasa dapat, wah ini tempat istimewa, tempat paling historik. Kalau pihak library mampu untuk mengangkat elemen nasionalis, elemen patriotisme, elemen mengangkat balik apa mutiara-mutiara yang pernah muncul di IPSI, dari segi pendidikan, dari segi bahasa, dari segi komitmen, dari segi perjuangan kebangsaan, tumbuhnya semangat kebangsaan, dan buku-buku, asal buku Zakbar dan lain-lain. Okay? Kalau kita kata nak tengok Mak Saleh yang berjiwa Melayu masa itu, ada di ITSI. Jadi pesan saya, ini peranan library. Sama ada pensyarahnya faham atau tak faham. Melihat balik kepada apa yang dihidangkan semasa orientasi, semasa sambutan hari-hari penting. Sebab kami dulu kebanyakannya kita sodorkan itu dulu. Supaya tertanam rasa cinta tu kekal. Kekal dalam arti kata dia rasa bahagia sangat. Tapi pelajar-pelajar sekarang tak dapat input itu. Dia tak dapat perasaan itu. Dia merasa dia dapat universiti kampung saja.
Sebab budak sekarang dia ndak nampak mewah, nampak wah sophisticated. Tapi saya tak tahu macam mana library menyuburkan. Kalau doktor mampu menggerakkan balik dan sama ada gambarnya, videonya, sebab ini menjadi satu daya tarik untuk merasakan bahawa berada di UPSI artinya berada di satu pusat utama pendidikan awal di Malaysia atau di tanah Melayu ketika itu. Iya. Minat tu hilang sebab tidak disuntik. Sebab dia dah tak ada pensyarah-pensyarah yang berjiwa begitu. Sebab dia bila hilang, dia orang baru tak tahu apa. Dia sebut apa ibu kandung. Apa benda ibu kandung ni? Nampak tak? Dia tak tahu apa-apa. Kecuali dia tahu sejarahnya, dia faham apa perjuangannya. Sebab kami dulu berjuang. Bila berjuang tu, maknanya semua orang tahu. Semua orang satu kapal. Maknanya kita nak IPSI ini mesti jadi universiti. Sebab dia the eldest institusi pendidikan. Itu perjuangan kita. Maknanya melibatkan semua pemimpin, melibatkan orang-orang tempatan, local genius yang ada sejarahnya, yang ada pengaruhnya. Tapi kalau sekarang universiti ini dianggap sebagai universiti biasa je. Semuanya mesti sama je. Letih juga kita. Nak menanamkan balik. Jadi kalau library dapat berperanan menyemarakkan balik, itu saya ucap tahniah dulu-dululah dengan library. Supaya dia dapat menimbulkan rasa syukur alhamdulillah saya bertuah dipilih masuk ke UPSI. Kalau itu dah dapat disuntik ke jiwa anak-anak, ke jiwa mahasiswa, insya-Allah UPSI akan jadi satu titik kemajuan, kebanggaan, sejarah, patriotisme. Jadi kalau boleh teruslah library memainkan peranan menyimpan khazanah dalam perhimpunan bulanan ke apa, masa orientation ke, masa convocation ke. Kita paparkan dulu sejarah macam mana AFC dan OC, apa yang ada sejarahnya, biar semua yang dalam dewan convocation itu kenal. Wah, ini SK Dosek, ini Zakbar. Kalau boleh selain dari pameran, dia dalam bentuk digital. Dalam bentuk orang boleh pergi tengok laman web. Sebab anak sekarang nak tengok pameran ni letih depa. Jadi kalau ada dalam bentuk dalam bentuk web, dalam bentuk apa-apa yang mereka boleh capai, itu lebih baik. Kalau boleh kita hendak library itu berbentuk digital supaya semua pelajar ada dapat rekod dan simpanan. Jadi dia boleh kongsi balik pada anak buah yang dia ajar nanti. Library kat di Sedar, sekolah Datuk Razak. Masa itu sekolah bangunan kayu je kot. Jadi tidaklah begitu memberangsangkan untuk orang nak pergi banyak. Satu daripada Dewan Seri Budiman tu jauh nak jalan kaki ke sana. Kedua, kita katakan parking masa itu sebab asrama-asrama belakang tu masih belum dibuang semua asrama-asrama. Jadinya ruangnya tak banyak dan buku taklah sehebat mana sebab dia jauh daripada main. Kemudian pindah ke tengah. Pindah ke tengah tu tu adalah sikit pembaharuan, tak di-upgrade, kemudian dia dapat pindah, dia masuk ke dalam unit teknologi. Buku yang terlatest sekali ialah selepas saya bersara 2 tahun, 3 tahun gitu. Maknanya kita kata dorongan menulis bukan duit. Dorongan menulis ialah nak jadi titik sejarah. Saya pernah hidup di tahun itu. Jadi menulis untuk menambah khazanah. Kedua, menulis kerana saya di umur-umur dia ujung-ujung dah tak boleh nak ronda satu negara. Tak boleh ronda jauh-jauh dah. Jadi buku sampai, orang tak sampai. Ketiga, saya menulis kerana kita ada ikrar. Baca dengan nama Tuhanmu. Kalau kita tidak menulis, maka anak kita akan baca buku orang semua. Dan kebanyakan penulisnya bukan Islam. Jadi kita tulis itu dalam motivasi boleh, dalam pendidikan Islam boleh, buku umum boleh. Jadi saya fokus balik pada motivasi, saya boleh balik pada parenting. Saya tidak tulis buku akademik, tapi thesis PhD saya pun dapat dijadikan buku oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang selebihnya buku-buku bahasa lah, buku yang kita tulis bersama Dewan Bahasa. Jadi menulis mesti ada, pertama apa goal yang kita hendak. Kalau goal duit salah. Siapa menulis untuk duit, dia letih. Dia penat jadi hamba duit. Tapi kalau menulis untuk merasa bahawa saya nak jadikan ini titik sejarah. Kerana kita tak ada duit nak tinggalkan masjid, nak tinggalkan dewan besar, nak tinggalkan harta, tak ada. Jadi oleh kerana kita adalah pendidik, maka kita tinggalkan ilmu. Sekurang-kurangnya untuk cucu saya, itu kekuatan. Saya tidak menulis untuk orang lain. Saya kata saya hendak nama saya terlekat dalam kepala cucu saya kerana buku-buku saya ada bersama mereka.
Kita ada ramai student kan. Maknanya Ya. 4 sekolah, 4 universiti, 4 maktab perguruan. Jadi bila buku kita keluar, depa lah dulu. Kita dapat balik menyambung rasa cinta ilmu itu. Cinta ilmu tu penting. Jadi sebab itu dorongan pertamanya mesti bukan duit. Dorongan pertamanya nak meninggalkan khazanah. Jadi kita harus cari masa lah. Kalau boleh cari duit, kenapa tak boleh cari masa kan? Itu satu. Kedua, kalau kita rasa nak meninggalkan harta, mestilah boleh usaha juga. Sebab Ya. kita nakkan selain daripada pahala lah insya-Allah. Kalau Allah izinkan. Kita nak bangun karakter base-nya Islamik. Okay? Bila Islamic base tu kita jumpakan dia dengan Tuhan dulu. Jumpakan dengan 2 kalimah syahadah dulu. Jumpakan dia dengan kekuatan membangun jiwa untuk dekat dengan Tuhan. Jadi kalau dia dekat dengan Tuhan, maknanya nak menyempang-menyempang tu susah sikit lah. Begini, pada saya anak-anak hari ini bermasalah sebab tak cukup sentuhan. Sentuhan itu boleh dibuat dengan mata, dengan perkataan, dengan sentuhan, dengan berbagai cara. Sentuhan itu tidak semestinya pegang, tidak mesti duduk sebelah. Kalau kita di luar rumah pun ataupun kita outstation, kita masih boleh sentuh anak kita. Kita masih boleh hantar I love you so much. Okay, what can you do? Hari ni mak begini, ayah begini, mak macam mana. Kita kata sentuhan 10 minit itu kita kena tengok muka anak kita paling sikit 10 minit. Masa dia makan, masa dia study, sebab kalau tidak anak nanti tak rasa dia disentuh. Selain daripada pelukan, selain daripada pujian, selain daripada hadiah, selain daripada dorongan-dorongan. InsyaAllah siapa yang buat, kebanyakan yang ikut dan buat, dia rasa bahawa macam baru bercinta. Bila dapat hadiah pelukan itu, anak itu berasa missing lah kalau ayah tak ada. Dapat pelukan satu sekali pagi, sekali petang pun dah bahagia dah. Dia dapat I love you tu, mahal tu. Jadi kalau orang yang nak muka ceria tu, dia dapat banyak I love you lah. Untuk dapat banyak, dia kena bagi banyak lah. Kalau tidak, Kalau muka orang sekeping. perempuan dia tak Kalau nak melahirkan anak yang bahagia, mak ayah kena muka bahagia. Bukan duit bahagia, mukanya kena bahagia, bahasanya kena bahagia, sentuhannya kena bahagia. Sebab itu buku itu dihasilkan untuk membangun balik sentuhan yang hilang. Cerita, jom bersama nak hantar pergi sekolah. Ayah ada satu cerita, semalam ayah baca Quran dapat kisah ini, kisah ini. Kisah nyamuk aja cukup untuk anak. Perkongsian itu juga sentuhan sebenarnya. Jangan tanya ada homework tak? Hari ni buat apa? Semalam cikgu kata apa? Letih dah, muntah dia. Dah makan belum? Dah mandi belum? Bila nak makan? Homework buat. Study. Boring sangat-sangat. Secara keseluruhan, kita melihat bahawa pendidikan tidak lagi dilihat sebagai satu yang paling sparkling lah dalam kehidupan. Kerana apa? Kita sudah melihat pendidikan dikaitkan dengan duit, pendidikan dikaitkan dengan gaji, pendidikan dikaitkan dengan keperluan-keperluan industri. Tidak lagi kepada keperluan mendidik insan kamil ni tak ada. Sebab base-nya banyaknya exam base, markah punya base. Tidak ada bentuk-bentuk assessment lain yang ada kaitannya dengan peribadi. Membangun peribadi, membangun akhlak, membangun sasiah, tak ada. Kita ada falsafah pendidikan yang sangat hebat tapi tak mampu dimasukkan ke dalam jiwa anak-anak. Sebab kita utamakan ujian. Ujian, markah, periksa, ujian, markah, periksa, assignment. Jadi anak hari ni di kampus tak ada kerja lain, assignment. Sebab kampus pendak yang itu. Kampus syarah pendak yang itu. Bila markah rendah walaupun budak terbaik, dia empuk setengah mati. One of the lecturer. Okay? Dia kumpul murid dia, budaknya nampak okey tapi sebab dilabelkan achievement rendah, okay? Aggregate kecil, GCPA rendah, maka budak tu jadi rendah. Mereka yang kata okey Umi, tolong bagi motivasi supaya dapat upgrade markah ni. Sasiah tak kira. Kurikulum tentang pembangunan sasiah itu yang tak kuat. Yang penting kamu dapat skor. Bila itu yang menjadi utama, budak mati dengan ilmu tapi balik daripada keluar kampus dia kosong. Sebab ilmunya dah tumpah kepada assignment. Pengalaman dalam bentuk kemahiran tak lepas. Sangat-sangat memalukan dan memilukan. Walaupun dia KPI ke, lulusan ijazah ke, masters ke dan sebagainya. Sebab cinta tu tak banyak. Cintanya pada gaji, cintanya pada kedudukan, cintanya pada prestige lah. Alah jadi cikgu. Itu sebab tak ramai orang lelaki. Orang lelaki jadi cikgu, alah engkau ni tak ada kerja lain dah. Macam pondan nak jadi cikgu. Contoh. Sebab mereka tak dapat input yang memberansangkan jadi cikgu ini merupakan tangga ke syurga. Sebab itu tak ada guru yang bercita-cita nak bawa anak pergi syurga. Tak ada. Dia tahu saya nak anak saya cemerlang. Jadi anak tak kenal Tuhan.
Bila tak kenal Tuhan, dia kenal gaji. Dia kenal pangkat. Akhirnya rompak lah apa yang ada. Yang penting dapat. Berkat tak kira. Ini yang saya tengok di sepanjang kehidupan sebagai pendidik lah. Sebab sistem pendidikan kita berasaskan penilaian markah. Bukan penilaian hakiki dari segi akhlak. Jadi akhlak yang baik itu tak timbul sangat. Budak tu memang baik. Ataupun mak ayahnya baik. Tapi lepas itu meragam juga. Sebab itu kita kata pendidikan teoretikal. Dia kuat IQ tapi tak kuat SQ. Kuat mentalitinya tapi tak kuat spiritual dengan Tuhannya, tak kuat spiritual tentang kejujurannya. Itu secara umum lah sepanjang jadi pensyarah je, jadi cikgu ke, jadi motivator ke, jadi pembangun masyarakat dan sebagainya. Tamadun Islam membangun akhlak. Sebab itu bila policy maker tak nampak Tuhan, maker tidak menilai kejayaan dari segi akhlak, karakter, maka itu ditinggalkan. Kalau dulu di maktab perguruan nak memasukkan tamadun Islam tu macam nak masukkan racun susahnya. Sampai ke kampus tak ada dah pengajar, tak ada langsung pengajar Islam. Okey, sebab itu kita kata Islam ni dianggap paling kecil, paling tak ada pun tak apa. Jadi kita bercakap tentang Tuhan, bercakap tentang akhlak, bercakap tentang akhirat, bercakap tentang pahala. Sebab itu we are very close. Okay, itu kekuatan. Kalau semua tutor dapat bagi input, whatever you going to be, you must be the slave of Allah. Okay? Masalah gejala sosial yang sesat-sesat ni pun tak timbul banyak. Hari ni di kalangan profesional pun banyak masalah akhlak. Saya sebagai kaunselor letih yuk. Di kalangan high level management, di kalangan doctors, di kalangan high ranking post, okay, senior managers, CEO, yo. Kalau saya nak berterang kan terkejut kita weh. Kalau dia dapat di luar tu nampak elok tapi dalam kita tak tahu. Tapi kebanyakannya kita melihat dia bekerja bukan beribadah. Kalau kita katalah sesi kita ni sebagai bekerja, kita tak rasa Tuhan tengok. Tapi kalau kita anggap sesi ini adalah sesi ibadah, kita rasa Tuhan tengok. Sebab itu saya selalu pesan pada student saya, kamu bukan pergi kerja, kamu pergi ibadah. Kalau kamu pergi kerja, kamu nampak majikan. Tapi kalau kamu pergi nak beribadah, kamu akan nampak Tuhan. Itu pesanan saya. Takut CCTV, takut kamera polis daripada takut Allah. Tanjung Malim tu katalah ada speed trap. Kat sini ada, kat bawah jambatan ni ada. Takut speed trap setengah mati. Tapi tak takut Tuhan. Macam mana gaya? Okay, itu yang lacking sangat. Bukan kalau sebagai kaunselor, kita ada banyak masalah burnout, krisis, stres, mental illness, disorder yang dan kalangan pelajar-pelajar yang kelar-kelar lengan, dia nak bunuh diri, nak terjun, ugut, nak makan telan ubat Panadol sekeping, macam-macam. Itu sebabkan di sekolahnya tak dapat sentuhan dan di rumah pun tak ada sentuhan, maka dia keliru lah. Dia kenapa nak PSA? Kenapa bila nak PSA stres? Kenapa? Kau tak PSA tak stres? Kenapa? Jadi patutnya stres tu positif, bukan negatif. Tapi tidak diasuh. Macam juga kita kata kenapa burn out? Sebab dia tak nampak Allah tengok dia. Kalau dia rasa lah Allah tengok dia, Allah sayang dia, wah, penat macam mana pun bahagia. Itu yang tak ada. Bahawa PKP ini ataupun coronavirus ini ialah dari Allah. Mesti faham apa ada di sebalik tiada Tuhan melainkan Allah tu. Maknanya whatever happen, whatever you do, whatever yang you jumpa adalah dari Allah. Saya dulu, saya alumni COVID lah. Maknanya pernah kena lah. Allah bagi hadiah itu bulan April gitu. Kamu tak ada pelawat, kamu tak boleh jumpa orang, kamu kena karantin. Jadi jumpa siapa? Nak bagi kita kuat, main jumpa Allah je lah. Menghadap Allah lah, bercakap dengan Allah, zikir dengan Allah, ngaji dengan Allah, solat, segala benda. Jadi kita akan rasa cepat sikit sembuhnya. Dan tak adalah nak kena masuk ICU lah, apalah itulah ini. Walaupun kita duduk juga. Artinya dalam keadaan kita menerimanya dengan sepenuh hati, ini mahunya Allah, kenapa nak marah-marah? Kenapa nak takut-takut? Allah bagi, ambil lah. Sebab Allah yang akan jaga kita. Kita dapat rasa, kita tahu macam mana orang kuarantin, macam mana Sungai Buloh punya hospital sibuk yang amat contohnya. Kalau stres macam mana pun tak jumpa Allah, tak jadi apa. Tapi cara nak bagi jumpa tu yang penting. Macam mana pedagogi nak jumpa Allah. Sebab itu saya bersyukurlah izin Allah ikut training macam-macam yang barat, yang tak barat, yang islamik, tak islamik. Jadi kita dapat nilai kan yang mana yang lebih baik untuk kita pakai dan kita guna.
Nak Mhm. nampak Allah ni ataupun merasa dilihat Allah mesti amali. Kita ada syahadah tapi tak rasa lawan Allah tu berdosa. Okey, kita tak rasa lawan Allah, kita tak rasa buat jahat itu kita lawan Allah, tapi ada syahadah. Itu sebab kita tidak menyelami, maksudnya dia kata dari syariatnya, kita belajar dari segi undang-undang, dari segi fiqh, dari segi syariat tapi tak belajar dari segi apa yang dikatakan makrifat dan akhirnya tak sampai hakikat. Mhm. Kalau sebut cikgu dia mesti baik, by right. Betul tak? Tapi berapa ramai cikgu yang tak adalah baik sangat. Kita tak nak ngaku baik. Sebab syahadah kita tak kukuh. Quran kita kecil. Syed Qutb kata orang Islam kalau Quran itu ibarat laut, orang Islam ambil Quran itu beberapa titis sahaja. Yang lain tinggal. Pensan. Maknanya kita derhakalah dengan Quran. Okay. Dan kita kata sombonglah dengan Allah. Kita kata ini rumah kita, ini anak kita, ini kerja kita, ini gaji kita. Padahal itu Allah punya, bukan kita punya kan. Jadi akhirnya kita jadi perampas hak Allah. Pedagogi macam mana nak buat budak itu sedar. Itu adalah Allah. Ada Allah dalam diri kamu. Ada Allah dalam jantung kamu. Okay, maknanya kita kata, siapa yang buat jantung? Allah. Siapa yang gerak jantung? Allah. Pernah berhenti tak? Dok. Kalau apa sebab tak berhenti? Allah sayang. Doa saya Semua panjang dah umur. disebut. Umur dah masuk 70. Sebab saya juga ucap jemputan terima kasih pada doktor dan juga pada kru-kru yang ada di belakang atas kerjasama dan sokongan dan sudi jemput saya sebagai salah seorang daripada yang nak diinterview. Walaupun orangnya halus je sebenarnya, tetapi dipilih itu merupakan satu penghargaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf banyak-banyak kalau banyak yang salah. Dan juga saya doakan supaya perpustakaan UPSI akan jadi satu perpustakaan rujukan, satu perpustakaan yang mengandungi serba ada data. Siapa saja nak merujuk ada di UPSI. Mudah-mudahan dia mengalahkan perpustakaan negara, dia mengalahkan perpustakaan British Council. Kerana kalau ini yang dapat diangkat, maka kita mampu untuk mengatakan bahawa UPSI adalah pusat pendidikan terbaik, insya-Allah. InsyaAllah doktor, terima Amin kasih. amin ya Itu rabbal merupakan alamin. doa-doa juga tuh.